Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Midi Saleh. SPM dah habis. Apa arah tuju pelajar? Ini soalan rutin yang sering dihadapi oleh pelajar lepasan SPM dan juga ibu bapa mereka. Sebenarnya banyak pilihan yang boleh dibuat, sama ada menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi atau mengambil kursus atau sijil kemahiran yang banyak ditawarkan ketika ini. Malah pendidikan teknikal dan latihan vocational (TVET) antara yang sering disebut dan dititik beratkan oleh kerajaan. Untuk itu, topik minggu ini mengupas mengenai peluang-peluang pendidikan sebegini, khususnya untuk lepasan SPM. Untuk itu, kita akan menemu bual dua tetamu jemputan secara maya pada malam ini. Dan tetamu pertama sudah pun bersedia di talian. Saya perkenalkan pengarah bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi, Puan Nur Aniza Muhammad Yusof. Assalamualaikum, Puan Nur Aniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Midi, terima kasih. Apa khabar, Puan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diharap sana pun sihat juga. Sihat, Alhamdulillah, Puan. Baiklah, Puan. Bila kita bercakap mengenai kursus-kursus teknikal, apakah kursus yang ditawarkan kepada pelajar dan bagaimana pula dengan kategori umur pelajar yang boleh memohon? Okey. Mula saya cakap Assalamualaikum lah dulu kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua yang para hadirin sekalian. Okey, untuk makluman semua, kita ada 36 politeknik di seluruh Malaysia. Kita ada 104 college community di seluruh Malaysia dan kita ada pelbagai kursus yang ditawarkan. Okey, di politeknik kita ada menawarkan 7 program sarjana muda, 72 program peringkat diploma, 2 program pra-diploma dan 5 program sijil kemahiran, iaitu untuk pelajar-pelajar ketidakupayaan pendengaran. Okey, manakala untuk college community pula yang 104 buah dia, kita ada menawarkan 48 program peringkat sijil dan 16 program peringkat diploma. Dan untuk makluman semua juga, yang di peringkat sijil tadi itu termasuklah sijil kemahiran khas. Ada 8 sijil kemahiran khas untuk masalah pembelajaran yang kita tawarkan di college community. Manakala umur pula kita belajar lepasan SPM. Jadi kalau misalnya budak-budak tu dia macam ada masuk kelas lompat ke, umur dia 16 tahun, janji dia buat SPM. Macam Midi kata tadi, lepasan SPM. Right? Okey, Puan. Yuran pengajian di politeknik dan college community ni berapa ya, Puan? Yuran ni sangat special, sangat istimewa. Sebab kita mengekalkan yuran kita sejak daripada mula dulu. Kita ada sejak kita menubuhkan Politeknik Ungkoma lagi 50 tahun dahulu. Yuran kita masih sebanyak RM200 satu semester. So kalau 1 tahun dia ada 2 semester, so setahun lebih kurang RM400 sahaja. Oh, yuran munasabah, Puan. Okey, Puan, boleh ke jelaskan lebih lanjut lagi tentang syarat kemasukan ke politeknik dan college community ni, Puan? Okey. Syarat-syarat kemasukan kita dia macam berbeza-beza juga, Midi. Dia tengok kepada politeknik-politeknik yang kita nak masuk, ya. Contohnya politeknik premier, kita mengkehendakkan pelajar-pelajar itu mempunyai 5 kredit. Right? And then kita ada politeknik konvensional ataupun politeknik metro. Jadi memadai dengan 3 kredit sahaja. Diploma di college community juga memerlukan 3 kredit sahaja. Manakala untuk sijil college community, setakat lulus SPM, which is lulus you punya BM dan lulus you punya sejarah. Jadi tapi information ni semua ada, Midi, dalam kita punya website. Kalau nak pergi kan, website kita di ambilan.mypolicc.edu.my. Itu website. Kita boleh tunjukkan. Okey. Puan. Contohnya, saya beri contoh satu boleh, Midi? Boleh. Silakan, Puan. Alright. Contohnya diploma seni bina politeknik. Syarat pertama, of course, it has to be warga negara Malaysia. Yang kedua, memiliki SPM atau setara. Right?
Kemudian yang saya kata tadi ialah lulus sejarah iaitu SPM 2013 dan ke atas. Lulus bahasa Inggeris sebab yang ini diploma seni bina politeknik. Kemudian bila diploma dia kena mendapat 5 kepujian termasuk bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, mathematics dan 1 mata pelajaran sains teknikal dan vocational. Dan calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan, maksudnya dia tidak colorblind, dia ada tidak ada ketidakupayaan pertuturan ataupun tidak bisu. Jadi dia berbeza antara program-program yang kita tawarkan. Sebab semuanya ada kita letakkan, semua syarat-syarat ni kita letakkan dalam kita punya ambilan mypolicc.edu.my. Okey Puan, saya selalu dengar ni di kalangan masyarakat dan juga pemain industri, graduan TVET ni mudah dapat kerja, betul ke? Oh betul. Saya setuju. Saya setuju. Memang betul Midi. Okey. Kita di Politeknik dan di College Community itu bukan sahaja memberi kemahiran atau skill. Kita juga menyediakan pelajar-pelajar ni untuk world of work ataupun alam pekerjaan. Jadi kita mendedahkan pelajar-pelajar kita dengan program-program kesukarelawan, kita ada program bersama industri, kan, kita ada aktiviti sukan, kita ada keusahawanan. So dan pelajar-pelajar kita ni bila didedahkan dengan semua perkara-perkara ini, kita menghasilkan pelajar yang holistik. Jadi dengan itu dia menambah value ataupun nilai kepada pelajar-pelajar kita. Dan kalau kita tengok kita punya pencapaian tahun lepas, kita punya kebolehpasaran graduan kita panggil untuk tahun 2018 dan 2019 untuk Politeknik, kebolehpasaran graduan ini adalah 96.4%. Manakala untuk College Community kita punya kebolehpasaran graduan adalah sebanyak 97.2%. Tinggi, maksudnya keboleh kerja pelajar itu. Jadi sangat tinggi. Itu bercakap berkenaan dengan peluang pekerjaan. Bagaimana pula Puan peluang atau laluan kerjaya bagi graduan TVET itu sendiri untuk menyambung pengajian mereka? Okey, kita di College Community dan di Politeknik kita ada juga membuat laluan kepada pelajar-pelajar kita. Daripada sijil dia boleh pergi masuk ke Politeknik selepas itu, kemudian dia boleh masuk ke universiti awam ataupun terus bekerja. Manakala pelajar-pelajar daripada Politeknik dia boleh bekerja ataupun dia boleh sambungkan ke program sarjana muda yang saya sebutkan tadi di Politeknik, ataupun dia boleh sambung degree ataupun sarjana muda di MTUN ataupun di universiti awam, ataupun boleh menjadi usahawan. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga menerapkan nilai-nilai usahawan ke dalam pelajar-pelajar kita. Okey Puan, apa pesanan kepada pelajar yang sedang tunggu keputusan SPM dan mungkin juga untuk yang terlepas peluang bagi sesi 2021 sebelum ni untuk mereka sambung pengajian dalam bidang TVET ataupun kemahiran? Okey, terima kasih Midi. Untuk pelajar-pelajar yang merasakan terlepas peluang, jangan khawatir. Kita tidak melepaskan peluang ataupun kita masih lagi membuka peluang untuk pelajar-pelajar tersebut. Bagi lepasan SPM 2018, 19 dan 20, permohonan kemasukan boleh dibuat melalui sesawang kita upu.mohe/gov.my. Dan bagi lepasan SPM 2017 dan ke bawah yang maksudnya macam 2016, 15 masih lagi ada peluang. Tapi kena ada mempunyai seperti lulusan sijil yang diiktiraf oleh MQA, lulusan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, lulusan APEL,
permohonan boleh dibuat melalui sesawang ambilan.mypolicc.edu.my bermula pada 9 April 2021. Saya nak berkongsi bahawa peluang ni masih terbuka untuk anda semua. Jangan ingat benda ni ataupun peluang tu tidak ada. Masih banyak peluang yang kita berikan dan kita masih banyak peluang yang terbuka. Jadi buatlah pilihan yang terbaik. Pergi ke website kita tadi tu yang ambilan.mypolicc.edu.my dan di situ ada bermacam-macam kursus yang kita tawarkan dan bermacam-macam peluang yang kita sediakan. Dan kami sangat mengalu-alukan kalau sekiranya anda semua masuk ataupun memohon masuk ke politeknik dan ke college community. Dan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, bolehlah mentelefon kat kita. Kita ada pejabat kita di 038888 0388883837. Okey, ataupun WhatsApp pun ada. Sebab sekarang ni kan anak-anak muda sekarang pakai WhatsApp je kan kami kan. Ya, betul. Jadi kita ada WhatsApp nombor kita 019 868 3738. Right? Atau seperti saya kata tadi, just go ataupun layari kita punya website ambilan.mypolicc.edu.my. Semuanya ada di sana, 36 politeknik, 104 college community. Okay. Terima kasih Midi. Okey. Terima kasih Puan Nur Aniza atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Puan Nur Aniza Muhammad Yusof adalah pengarah bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community KPT. Baiklah, topik akan berehat seketika. Saya akan kembali semula selepas ini dengan seorang lagi tetamu jemputan. Untuk itu, jangan ke mana-mana. Kembali dalam topik. Minggu ini kita membicarakan tentang peluang pengajian dalam bidang TVET. Dan kali ini saya ditemani seorang lagi tetamu jemputan secara maya, iaitu pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu Teknologis Nur Aidi Nazri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Cik Midi, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Saya mengharapkan Puan juga sihat, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey Puan, kita teruskan pada soalan pertama. Saya bagi satu situasi, bila pelajar tu keputusan peperiksaan SPM dia tak memberangsangkan, masih ada ke saluran atau laluan kerjaya untuk calon seperti ini melanjutkan pengajian? Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Didik TV kerana memberi ruang dan kesempatan kepada kami untuk berkongsi beberapa maklumat mengenai laluan pengajian di institusi kami, khususnya iaitu di Politeknik dan juga di College Community. Terus menjawab kepada soalan Midi sebentar tadi, Alhamdulillah memang ada laluannya untuk Midi. Izinkan saya berkongsi syarat minima untuk menyambung pengajian ke College Community. Sebentar tadi sahabat saya Puan Nur Aniza telah berkongsi syarat-syarat yang lebih kepada lepasan SPM yang ingin menyambung pengajian di peringkat sijil di College Community, syaratnya adalah sangat-sangat minima ya Encik Midi, iaitu pertama lulus SPM sahaja. Bila kita sebut lulus SPM bermakna mereka lulus mata pelajaran bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dah boleh mengikuti pengajian di peringkat sijil di College Community. Dan yang keduanya pula ialah kalau mereka tidak lulus SPM, iaitu dia gagal bahasa Melayu dan juga gagal sejarah, ada juga laluan iaitu apa yang dikenali sebagai program sijil College Community Bridging. Ya, yang mana kita akan membawa mereka mengikuti program kita selama 5 semester.
berbanding dengan pelajar lepasan SPM yang lulus SPM yang akan mengikuti hanya 4 semester. Satu semester tu Encik Midi adalah untuk kita berikan mereka apa yang kita kenali sebagai program bridging, ya. Dan buat masa ini program Sijil College Community Bridging ni yang telah sedia ada iaitu bagi program Sijil Teknologi Penyujukan dan Penyamanan Udara, kita tawarkan di College Community Selandar, juga di College Community Rompin, juga di College Community Ledang. Juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ada program Sijil Servis Kenderaan Ringan di 16 buah College Community, dan kita juga ada sijil teknologi pembuatan, dan akhir sekali sijil penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi. Yang ini kita tawarkan di College Community Bagan Datuk. Kita juga sedang meluaskan akses dan peluang pengajian bagi bidang elektrikal dan juga bidang kejuruteraan awam bagi sijil College Community Bridging. Jadi kepada lepasan SPM di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya mengambil SPM tetapi tidak lulus SPM, College Community menyediakan laluan pengajian bagi mereka, insya-Allah. Puan, itu ialah program sepenuh masa, ya? Betul ya? Itu adalah program sepenuh masa je ni. Okey. Saya dapat tahu Politeknik dan College Community juga menawarkan program pembelajaran sepanjang hayat PSH. Boleh puan jelaskan apa program PSH di Politeknik dan College Community yang turut boleh disertai oleh lapisan SPM? Okay, terima kasih Cik Midi. Alhamdulillah, selain daripada laluan pengajian sepenuh masa, kita juga menawarkan laluan pengajian separuh masa. Sebagaimana yang Cik Midi nyatakan tadi, kita kenali dia sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka sekaligus kemahiran mereka ke arah peningkatan kerjaya dan juga sosioekonomi mereka. Ya, jadi kita tawarkan program pendidikan sepanjang hayat ini di Politeknik sekaligus di College Community. Di Politeknik, Cik Midi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tawarkan dua jenis program pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama kita kenalinya sebagai kursus secara sambilan atau ringkasannya adalah KSS. KSS ini merupakan program sepenuh masa, ya, seperti diploma, tetapi dilaksanakan pada hujung minggu bagi mereka yang bekerja, yang tiada masa untuk mengikuti pengajian sepenuh masa. Jadi kita tawarkan over the weekend, ya, di hujung minggu. Juga selain daripada kursus secara sambilan di Politeknik, kita juga tawarkan kursus-kursus pendek, ya, iaitu yang merangkumi 15 bidang program. Antaranya kursus pendek itu perkhidmatan makanan, teknologi kreatif, bahasa, sukan, kejuruteraan dan seterusnya. Yang itu Cik Midi, tuan-tuan dan puan-puan, adalah di Politeknik. Di College Community pula kita juga menawarkan program pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama kita kenali sebagai kursus pendek lah Cik Midi, iaitu mungkin 5 jam satu hari, yang mana kursus-kursus pendek ni ditawarkan di semua College Community, 104 buah College Community di seluruh Malaysia, yang mana ia meliputi 22 kluster bidang pengajian lah ataupun bidang latihan. Daripada 22 kluster ni Encik Midi, yang paling popular lah, yang community paling suka mengikuti, antaranya pertama ialah mengenai kerohanian dan keagamaan. Yang kedua ialah catering dan sajian. Yang ni sangat popular, ya. Catering dan sajian. Yang ketiga juga komputer dan teknologi maklumat, jahitan pakaian, pembangunan dan motivasi, sehinggalah kepada teknologi agro pun ada, dan program industri. Itu yang pendek-pendek, ya Cik Midi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga ada yang lebih panjang, iaitu pendidikan sepanjang hayat yang kita kenali sebagai bermodul.
PSH per modul, yang mana tempoh pelaksanaannya mungkin antara 1 hari iaitu 8 jam hinggalah 21 hari Encik Midi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang ini khusus yang bermodul ni dia lebih berstruktur. Dia ada struktur-struktur yang khusus ya. Dan PSH per modul ni Encik Midi, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya pelajar tidak menduduki sebarang penilaian, maka kita akan award sijil kehadiran untuk sesuatu modul. Tetapi jika dia menduduki ujian dan dia mengumpul modul-modul tersebut, kita kenali dia sebagai PSH bermodul kredit, dia boleh membawa kepada award satu sijil college community. Ya, itu bezanya. Jadi kepada mereka yang tidak berkemungkinan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa, laluan ini tersedia ada di Politeknik dan juga di semua college community seluruh Malaysia, insya-Allah. Okey. Puan, lepas ni saya akan ada lagi banyak soalan berkenaan dengan program PSH ni. Tapi kita berehat dulu sekali lagi dan kembali semula selepas ini. Komuniti Arau ni banyak peluang yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar dan sesuai dengan keadaan pelajar. Bagi cikgu, sepanjang cikgu mengendalikan program ni bersama dengan Kolej Komuniti Arau, pelajar-pelajar lebih berminat untuk belajar kemahiran. Walaupun mereka kurang berjaya dalam bidang akademik, tetapi dari segi kemahiran mereka menjadi manusia di luar sana. Tenaga pengajar yang terlibat dengan kolej dengan sesi pembelajaran sangat membantu MBK kami, walaupun belajar kami terdiri daripada pelbagai ketidakupayaan. Kaedah-kaedah yang diterapkan, yang dilaksanakan sebagai program itu sangat menarik dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya nak merakamkan ucapan terima kasih dan tahniahlah kepada pihak Kolej Komuniti Arau yang telah bersedia melaksanakan kolaborasi bersama dengan SMK Tukang Menara dalam unit PPKI ini, yang mana benda ini telah memberi peluang yang sangat besar dan luas kepada anak-anak kami, anak-anak PPKI ini, untuk mendapatkan kursus-kursus yang bermanfaat sebagai persiapan mereka untuk masa hadapan. Dan kita percaya benda ini akan menjadi orang kata satu kerjaya pada mereka pada masa depan. Kembali dalam topik. Kalau tadi Puan Nur Aidi dah terangkan tentang program pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH. Puan, saya nak tanya pula ni, apa syarat untuk sertai PSH ni? Mungkin dari segi kadar yurannya, tempoh kursus. Puan boleh kongsikan? Boleh, terima kasih. Syarat kemasukan untuk mengikuti program sepanjang hayat di Politeknik berbeza dengan syarat PSH di College Community. Saya mulakan dengan di Politeknik terlebih dahulu ya. Bagi kursus secara sambilan ya, iaitu program sepenuh masa yang kita laksanakan secara sambilan pada penghujung minggu, syaratnya pertama warga negara Malaysia, kedua memiliki sijil pelajaran Malaysia, ketiga perlu lulus bahasa Melayu, dan bagi mereka yang mengambil SPM tahun 2013 dan ke atas perlulah lulus sejarah ya, dan mereka perlulah berumur 15 tahun dan ke atas ya. Yuran bagi kursus secara sambilan di Politeknik ini berbeza bergantung kepada kursus yang mereka ikuti ya, kejuruteraan atau perdagangan. Jadi maklumat ini boleh didapati daripada website kami insya-Allah ya. Bagi mengikuti program PSH ataupun pendidikan
pendidikan sepanjang hayat di college community pula, syarat penyertaannya adalah lebih longgar, iaitu pertama warga negara Malaysia dan disasarkan pula kepada komuniti setempat, iaitu komuniti yang berhampiran dengan college community. Dan fokus kami untuk PSH college community, pertama fokus kami ialah orang yang kurang upaya, OKU. Ya. Yang kedua ialah belia. Itu fokus kami. Yang ketiga, warga emas. Ya. Keempat, ibu-ibu tunggal. Kelima pula, orang asli. Dan yang keenam, fokus PSH College Community adalah golongan B40. Dan untuk makluman adik-adik sekalian, yuran pendaftaran untuk mengikuti PSH di College Community ini sangatlah minima. Iaitu sebanyak RM1 sahaja setiap jam. Ya, kalau kursusnya adalah 4 jam, maka yuran kursusnya adalah RM4 saja. Namun kos tambahan bahan mentah, ya katakanlah dia belajar baking sebagai contoh, kos tambahan bagi bahan mentah akan dikenakan tertakluk kepada kursus yang diikuti, ya. Untuk makluman adik-adik semua, kursus-kursus PSH ini dijalankan dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk amali, ya. Sebagai contoh, bagi kursus katakanlah jahitan pakaian, ya. Pada awal kursus, peserta akan didedahkan dengan asas-asas jahitan terlebih dahulu secara teori, dan seterusnya peserta akan menjahit pakaian mengikut langkah demi langkah secara amali, ya. Dan sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, khusus PSH ini dilaksanakan di college community dan di lokasi berdasarkan permintaan komuniti setempat. Saya harap saya menjawab soalan Niti sebentar tadi. Ya, cukup terperinci. Puan, dari segi pooling factor, apakah manfaat ataupun kelebihan menyertai PSH ni? Dan untuk yang berminat, bagaimana mereka nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi? Okay. Terima kasih. Banyak kelebihannya sebenarnya bagi mereka yang telah dan ingin mengikuti program PSH, sama ada di politeknik atau college community. Sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, ada di antara kita yang tidak mampu untuk mengikuti pengajian sepenuh masa kerana mungkin ada beban tugas, ya, perlu mencari keuangan untuk menyara keluarga dan seterusnya, maka laluan terbuka untuk mereka datang ke institusi kami, politeknik dan juga college community untuk menyambung pengajian secara separuh masa melalui program-program PSH, ya. Ini secara langsung berupaya membantu untuk meningkatkan kerjaya mereka, insya-Allah, ya. Bagi mereka yang di community, ya, dengan menghadiri kursus PSH di college community sebagai contohnya belajar pastry, bread making and so on, mereka boleh menghasilkan produk sendiri dalam pelbagai bidang, ya, untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, ya. Dan juga mereka juga berupaya mengembangkan perniagaan dengan membuka premis perniagaan mereka, sama ada kedai, kios atau secara dalam talian pun, insya-Allah mereka boleh, ya. Mereka juga boleh menjadi pembekal makanan, ya, dan mendapat tempahan. Jadi secara tak langsung, ya, kita membantu komuniti setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Melalui PSH bermodul pula, CJ College Community PSH bermodul, mereka boleh kumpulkan modul-modul tersebut dan sekiranya dengan keuangan yang mencukupi dan masa yang mencukupi, mereka boleh menggunakannya untuk menyambung pengajian secara sepenuh masa kemudian, ya. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai PSH yang kita tawarkan, mereka bolehlah layari di laman sesawang kami di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, iaitu di http://www.mypolicc.edu
MY atau melalui kita akan sentiasa mengeluarkan iklan penawaran khusus melalui Facebook institusi masing-masing, itu sentiasa berlaku ya. Dan atau boleh berhubung secara terus, secara walk-in ke institusi-institusi berhampiran untuk bertanya mengenai program-program yang kita tawarkan, insya-Allah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Teknologis Nur Aidi Nazri, Pengarah Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti KPT. Diharapkan semua perkongsian info tadi dapat menjawab pelbagai persoalan mengenai TVET dan sedikit sebanyak membantu lepasan SPM membuat pilihan mereka. Baiklah, topik berakhir di sini. Saya Midi Saleh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Untuk itu, Assalamualaikum dan selamat malam.